Assalamualaikum. Dengar ni. Saudara, apa sebab? Saya ulang. Hari ini dalam biaya terkenal bukan 11 malam sah bagi saya 24 jam. Bukan 20 hari, bukan 2 minggu, 24 jam. Saya harga minyak turun selama dari. Umur saya, apa yang saya lakukan, belanja memalukan saya. Saya sudah main, saya nak buang. Saya kira harta. No. Saya yakin dengan sokongan rakyat. Macam minyak sekarang. Saya dicerca mengenai tempat. Hari ini menang, esok minyak turun. Ada dengar tak? Dia pusing. Tuan-tuan ada kata kat saya tahu. Baik, dengar jawapan saya. Bila saya kata itu, 2008. Masa itu, berapa harga minyak? Saudi, Universiti Petroleum, Universiti Teknologi, dia kita tahu. Itu 50 sen. Masa itu kita dalam RM80, RM60. Jadi saya kata, pasal apa Saudi beli 50 sen, kita tinggi sangat? Kita kena turun lah. Baik. Berapa sekarang? Okey, baik. Sekarang, mai aku cerita pasal mereka ni, menteri-menteri ni, mereka cerita yang rakyat, kebanyakan orang Melayu, duduk kampung-kampung luar bandar ni tak faham cerita dia. Kan? Kalau dia bercakap dalam parlimen, separuh bahasa Melayu, separuh bahasa orang putih. Orang tak faham juga. Generasi muda tak faham juga. Ramai orang dengar mereka ni, duduk kat pentas bercakap, orang tak faham. Sebab tu orang lebih faham apa yang Jebat cakap. Pasal aku cakap ni sesuai untuk semua masyarakat untuk faham. Kan? Kampung boy. Kan? Jadi kita nak faham cara mudah. Bukan kita nak faham cara yang serabut-serabut macam mereka duk pusing ni. Kan? Aku nak tanyalah. Belakang rumah kau, kalau kata ada telaga, air elok, kau ada masalah air tak agak-agak? Tak ada kan? Kalau kau ada masalah air, makna kau pelik lah. Sama juga. Kita negara pengeluar minyak. Kenapa pula rakyat kita pula ada masalah tentang harga minyak? Simple. Orang luar bandar semua boleh faham. Dengar je Pak cakap. Kita negara pengeluar minyak. Kenapa kita ada masalah dengan harga minyak? Mai sini aku cerita. Sebab tu, diorang ni, orang politik ni, bila diorang buat perjanjian MOU dengan global, rakyat kena masuk campur, kena ambil tahu. Dia buat perjanjian tu, besok memberi kesan kepada kita. Faham tak? Aku difahamkan perjanjian dia macam ni. Kita jual minyak ke negara luar, ekspor minyak ke negara luar dengan harga yang mahal. Dan bila kita nak pakai, kita kena beli balik. Tapi kita beli balik dengan harga murah. Jadi kalau ada macam ni punya deal, kenapa pula harga minyak kita ada naik turun pula ni? Alasan dia global. Global lah. Kita pengeluar minyak. Pasal apa yang kita teruk sangat isu minyak ni dengan rakyat? Fikir. Kita bukan pengimport. Kita pengeksport. Kita pengeluar. Faham? Ni satu ketika dulu kita tengok. Proton Wira tu contohnya. Jual dekat UK 3,500 pound sterling. Kalau duit Malaysia, kalilah dengan 6. Belas-belas ribu je. Tapi kalau kau nak import daripada UK bawa masuk Malaysia, dia jadi double. Kenapa rakyat kita, barang keluaran kita, produk kita jadi masalah? Sebab ada orang-orang politik pergi buat perjanjian bodoh ni lah. Macam Singapura tu, sejak tahun bila lagi, perjanjian bekalan air untuk dia. Dia tetap dengan harga shilling tu, berapa sen tu. Tak boleh naik. Dan kita terikat untuk membekalkan air kepada dia tanpa gagal. Ni baru betul punya perjanjian. Faham tak? Bermakna Singapura tu, dia pakai bekalan air daripada kita, harga dia dah mati lah, takat tu je. Tak boleh naik-naik lagi dah. Naik pun tak boleh, turun pun tak boleh.
Dan kita tak boleh fail untuk supply air dekat dia. Kenapa pula kita buat perjanjian dengan negara luar tentang minyak, kita bermasalah tentang minyak? Sebab tu aku cakap Anwar Ibrahim ni dulu sebelum jadi Perdana Menteri sembang berapi-api. Kan? Tapi sebenarnya dia hanya nak jadi Perdana Menteri je. Lebih kepada nak naik jadi Perdana Menteri tu. Pasal nama dia dah koyak teruk dengan macam-macam isu-isu tak bermoral. Tapi dia ni layak ke jadi Perdana Menteri. Persoalan dia kat sini. Orang-orang luar bandar, orang kampung, dengar aku cerita. Betul tak aku cakap ni? Kita pengeluar minyak, kenapa pula kita ada masalah minyak dan kita kena ikut harga global? Kenapa? Kau nak jualkan negara luar, nak ekspor negara luar, itu kau punya pasal lah. Tak apalah. Tapi stok untuk rakyat mesti dipastikan cukup. Sekarang minyak kita punya, tapi dunia yang kontrol harga untuk kita. Apa benda ni? Kau kalau nak duduk sama level dengan negara-negara luar, nak bercerita tentang global, kau kena meningkatkan ekonomi dalam negara kau ni. Baru boleh cerita kata kita mengikut peredaran dunia. Harga minyak kita ikut global. Bolehlah nak cerita. Kau kena bangunkan dulu ekonomi dalam negara kau. Ini rakyat kau gaji max minimum 1,700. Apa benda ni? Sekarang harga minyak nampak? Ekonomi tak develop. Lepas tu nak ajak rakyat faham tentang global. Kalau dah minyak naik, harga barang lain mesti naik punya. Confirm. Transport mesti naik. Harga minyak diesel sekarang ni boleh jadi mahal. Dulu orang cukup seronok nak pakai kereta diesel. Pasal apa? Minyak diesel murah. Sekarang tak. Jadi masalah minyak ni, untuk rakyat semua nak faham, kenapa kita ada naik turun harga minyak untuk kegunaan rakyat sendiri. Kita sepatutnya kawal minyak kita untuk orang asing. Yang ni mahal. Tapi untuk rakyat dia tak mahal. Sebab kita pengeluar minyak. Kenapa harga minyak kita nak mahal? Kita nak ekspor lah. Tapi stok untuk kita guna cukup. Rakyat kita tak susah. Ini kita seolah-olah kita ekspor semua minyak kita keluar. Lepas tu bila kita nak pakai, kita beli balik pada negara tu. Sepatutnya kita beli dengan harga yang lebih rendah lah. Tapi tak. Seolah-olah kita ikut harga dia. Kita jual kat dia RM10. Sekarang dia nak jual RM20. Nak ambil tak nak sudah. Kita nak tak nak kena beli. Bodoh tak bodoh ni? Jadi tak payah ceritalah kenapa ni lah. Kalau kau cerita dekat masyarakat luar bandar, sebut tentang sekatan yang berlaku dekat Selat Iran tu, Hormuz tu, dia orang pun tak tahu apa benda cerita Selat Hormuz ni. Kan? Kenapa pula Selat Hormuz ni kapal minyak tak boleh lalu, Malaysia pula jadi hal? Jadi dia orang cuba nak normalizekan tindakan dia orang mengikut harga global tu adalah normal. Sebenarnya itu tak normal. Kalau menjejaskan rakyat, itu bukan normal. Itu kerja gila nama dia. Sepatutnya rakyat memiliki harga minyak yang sangat istimewa. Rakyat sendiri. Kita pengeluar minyak tu. Tapi kita ikut harga global. Kenapa kita ikut harga global? Kita pengeksport. Kita bukan pengimport. Pada penilaian aku macam tu lah. Tak tahulah apa orang politik ni buat. Sampai kita jadi macam ni. Betul tak? Singapura tu dia ikut harga air yang kita supply kat dia harga global. Kita bagi kat dia harga global. Tak ada kan. Harga dia harga shilling tu je lah. Dan kita tak boleh fail supply kat dia tau. Macam mana pula minyak kita ikut harga global ni? Cuba kau orang fikir. Tak kira apa alasan dia. Kan? Benda pertama yang kita nak tengok kat sini, bukankah kita pengeluar minyak? Menteri, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, orang politik, dia ada masalah ke isi minyak? Tak ada. Yang ada masalah isi minyak kita. Dia orang ada masalah ke beli barang mahal? Tak ada. Gaji dia orang priority. Tinggi-tinggi, meletup-letup gaji dia orang. Cukup untuk hidup dia orang. Tu tak masuk lagi kalau ada songlap-songlap ni lagi. Lagilah. Kan?
Yang nak menjilat, yang nak jadi bodoh, muka-muka rakyat bawahan ni lah. Fikir cara logik sudah. Perdana Menteri dia cakap pasal kita terpaksa lah apa semua. Dia ada masalah isi minyak ke? Tak ada. Dia ada masalah barang naik ke? Harga barang naik? Tak ada. Mana ada masalah? Yang masalah kau. Kita tengok baru ni petani di Pematang Pauh, tempat dia. Nak dapatkan minyak diesel untuk nak hidupkan jentera untuk nak buat sawah pun jadi masalah. Dia ada masalah nak buat sawah ke? Tak ada. Tapi dia kedara beras daripada sawah. Jadi kita sekarang ni jadi rakyat tak usah duk dengar cerita dia orang ni. Yang kita tahu persoalan yang timbul kat sini satu je. Kita pengeluar minyak, kenapa harga minyak kita nak ikut harga global? Kenapa? Global lah. Itu kita ekspor harga global lah. Kita tak import minyak. Sama juga kelapa. Stok kelapa dalam negara kita cukup. Tapi kenapa kita import daripada Indonesia? Sebab kita jual barang keluaran produk kita sendiri, jual kat orang. Lepas tu bila kita nak pakai, kita beli balik. Yang ni lah yang pada pandangan aku bodoh. Tok Sado cerita lah Iran lah, perang US lah, apalah semua. Saya diminta menjadi juru runding perdamaian lah apa. Come on lah. Suara engkau tu Trump nak dengar ke? You just a peanut, man. Amerika tak dengar suara engkau. Kalau kau punya suara tu ada power, yang kau nak rasa macam kau standing dengan negara antarabangsa, buat wayang boleh lah. Kan? Saya nak jadi orang tengah lah apalah semua. Kau siapa? Tak payah menyebuk. Tengok negara kau ni, rakyat kau ni dulu. Kan? Sibuk main wayang ni. Dia tunjuk kat rakyat, saya ni Amerika cakap macam ni lah, Arab Saudi macam ni lah apa. Dia sedar tak dia berdiri kat mana ni? Kalau Amerika nak sapu tanah Semenanjung ni, kurang 24 jam utara selatan habis. Tahu, dia punya kapal carrier tu ada kat tengah laut bebas tu. Kalau dia nak bantai Semenanjung ni, kurang 24 jam habis dah, kena jajah dah Semenanjung ni. So Perdana Menteri sembang macam negara dia ni besar sangat. Bukan aku tak bangga dengan negara aku, tapi aku nasihatkan Perdana Menteri, sedar diri kau tu siapa. Kan? Tu selalu main-main dengan negara kuasa besar ni. Besok hidung kau tu dia cucuk, dia tarik, dia suruh kau ikut cakap je. Yang nak jadi mangsa pada masa tu rakyat. Kan? So hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Senang je komen aku tentang minyak.